ada empat tiang menurut buku LS Cikgu Jinggo ni, menurut buku LS Cikgu Jinggo ni, ada empat tiang yang menjadi pemusnah ataupun yang menjadi penghalang kepada perubahan kita lah. Ada empat perkara yang menjadi penghalang. Kena ingat empat perkara ni. Yang pertama, kita kena musnahkan empat perkara ni supaya kita boleh untuk melakukan perubahan diri kita. Yang pertama, sikap. Sikap. When you go anywhere, kan? The attitude ataupun sikap is a most important we must know about we. Kan? Bantai bahasa Inggeris. Sikap kita. Banyak kali dah saya selalu sebut berkenaan dengan sikap. Kalau mana-mana saya pergi, saya akan selalu sebut berkenaan dengan sikap pada anak-anak. Sebab apa? Datanglah malaikat macam mana pun, datang bagi motivasi, datang tunjuk ilmu sebagaimana sekalipun, tetapi seandainya sikap kita, yang suka keburukan ataupun sikap kita yang negatif akan menyebabkan perkara-perkara lain tidak akan berjalan. Sikap membanding-bandingkan diri ni, kita tak boleh simpan sikap banding-bandingkan diri kita dengan orang lain ataupun banding-bandingkan orang lain dengan orang lain. Biasa kita dengar mak-mak ataupun ayah-ayah bandingkan anak-anak dia, Along macam ni, anak Angah macam ni, pandai sikit dan sebagainya, kan. Ada kelas diklasifikasikan. Baik, tiang ini dimusnahkan dengan kepercayaan bahawa kita dilahirkan dengan potensi dan kehebatan tersendiri. Kita kena musnahkan tiang ni. Bagaimana kita nak musnahkan tiang ni? Kita kena percaya bahawa setiap manusia yang Allah ciptakan lahir dengan potensi sendiri dan kehebatan kita yang tersendiri. Kita tak sama dengan orang lain. Setiap manusia yang Allah cipta tak sama dengan orang lain, kan? Sebagai contoh, kan, binatang-binatang yang Allah cipta, yang Allah cipta ni pelbagai kelebihan. Contohnya monyet, adakah dia boleh berenang dalam air, boleh menyelam dalam air? Tidak boleh. Tetapi ikan adakah boleh berenang dalam air? Dia sangat hebat berenang dalam air, kan? Perbandingan antara ciptaan-ciptaan Allah yang mana kehebatan tu, kan, kehebatan itulah yang Allah cipta di setiap makhluk-makhluk dia tu berbeza. Manusia pun begitu juga. Manusia yang mana Allah cipta, orang ni pandai matematik, orang ni tak pandai matematik tapi pandai BI, orang ni pandai sains tak pandai matematik dengan BI, orang ni tak pandai semua subjek akademik tapi dia pandai melukis, kan. Saya ramai anak-anak muda yang macam tu. Ada yang pandai, memang pandai betul semua subjek, tapi bila suruh buat kerja tak pandai, kan. Suruh buat itu sikit, banyak tanya. Tapi ada seorang anak muda, dia tak berapa pandai akademik, tapi bila kita bagi task pada dia, dia boleh buat. Dia rancang grouping dia buat mesyuarat dengan kawan-kawan dia bergerak dan sebagainya. Nampak? Di situ dah kita boleh tahu yang mana Allah cipta semua benda, semua makhluk tak sama. Sikap kita, hapuskan sikap membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tiang yang menjadi penghalang kepada perubahan diri kita ialah big why. Big why kita dalam hidup manusia, kita kena ada big why ataupun matlamat hidup. Kenapa aku nak berjaya? Sebab apa aku nak berjaya? Adakah aku nak glamour saja? Nak glamour? Kan, macam kawan saya semalam, saya tengok dia buat video buat kuih donat. Dia buat kuih donat, kan. Sebelum ni tak pernah pun tengok. Tapi adakah dia sekadar nak glamour? Tidak. Tetapi dia nak ajak kawan-kawan dia ataupun orang lain supaya buat perkara tersebut, penuhkan masa lapang, ataupun dia nak tunjukkan bahawa kuih donat boleh buat kat rumah.
Kan? Senang. Kan? Itu big why. Okay? Jadi kita kena berjaya. Okay? Kita akan berjaya kalau kita ada big why yang jelas. Okay? Kita mahu berjaya lagi penting daripada bagaimana kita mahu berjaya. Okay? Kenapa kita nak berjaya tu lagi penting daripada kita mahu berjaya. Kan? Bagaimana? Okay? Maksudnya kat sini, kita nak berjaya lagi penting daripada macam mana kita nak berjaya. Okay? Lain. Okay? Kita mahu berjaya, maknanya kita nak berjaya sebab apa? Kan? Okay? Bukannya bagaimana kita nak berjaya, macam mana kita nak pergi kat sana, macam mana nak kita pergi kat sana tu akan lahir selepas kita dah tetapkan kenapa kita nak berjaya. Kan? Selepas kita dah tetapkan kenapa kita nak berjaya, barulah ada langkah-langkah bagaimana nak berjaya. Kemudian yang ketiga, yang ni biasa kita dengar juga, iaitu mental block. Berbagai bahasa-bahasa negatif dalam minda akan jadi penghalang pada perubahan diri. Pertimbangan yang negatif akan mendatangkan ketakutan, seterusnya penghalang pun akan timbul. Okay. Mental block bukan daripada orang luar. Okay. Kebiasaannya mental block ni bukan daripada orang luar. Nama pun mental kan. Mental block ni daripada dalam diri kita. Dalam diri kita berbagai bahasa-bahasa negatif dalam minda. Okay. Maksudnya seandainya kalau kita nak berjaya, kita nak buat sesuatu yang berjaya, kita sibuk fikirkan orang lain. Nanti apa pula orang kata nanti. Tapi dia mengeluh. Kan, inilah masalah dia. Dia mengeluh, payahlah, itulah, inilah. Tapi sebenarnya ada jalan. Tapi dia nak buat jalan tu, tapi dia takut orang lain mengata. Kan, orang lain mengata, macam mana nak buat ni kan, bila buat sekarang orang kata ni lah, itulah, tak boleh lah, inilah. Sedangkan perkara tersebut boleh berbincang, boleh dibincang ataupun boleh saja lakukan, tapi dengan strateginya lain kan. Itu adalah mental block. Banyak perkara-perkara mental block yang ada dalam diri kita, sama ada dengan perasaan-perasaan takut, takut nak cuba, takut orang lain kata, takut gagal, orang lain tak buat, apa lagi, alah kalau buat pun orang tak tengok, dan macam-macam perkataan-perkataan negatif yang ada dalam kepala kita yang menyebabkan ia menjadi penghalang untuk kita berjaya. Okay. Dan yang keempat, zon selesa. Yang ni pun biasa juga kita dengar. Sebahagian daripada kita terperangkap dalam zon selesa. Bagaimana dan kenapa mesti keluar dari zon selesa? Semua orang berhak jadi hebat. Kita dilahirkan dengan kehebatan tertentu. Keputusan untuk menjadi hebat adalah pilihan kita. Okay? Keputusan untuk menjadi hebat adalah pilihan kita. Okay? Memang ramai orang dia terperangkap dengan zon selesa. Zon selesa ni yang mana zon yang kita tidak perlu memikirkan sangat apa risiko kita, kurang, lepas tu kita dapat pulangan yang hebat, itu sahaja kan. Kemudian zon selesa, kita ulang perkara tersebut sehingga jadi lali, dan kita bergerak je ikut je sampailah bertahun-tahun tidak ada perubahan. Sedangkan untuk jadi hebat kita perlukan perubahan. Okay. Kita mesti keluar dari zon selesa kita untuk menjadi hebat. Okay, kita mesti cuba perkara-perkara yang baru. Kita jangan asyik lakukan perkara-perkara yang sama. Kita sekadar ikut orang. Kan, kita kena keluar daripada zon selesa, yang mana zon selesa inilah yang menyebabkan daya kebolehan kita menjadi lemah. Sebagai contohnya, kalau benda tu dah berjalan lama, kita tak ubah kan, daya pengurusan kita mungkin jadi lemah. Contoh sebagai penyanyi, kalau dah lama-lama kita sekadar belajar yang tu je, pakai suara yang tu je, kita tak cuba improve vokal penyanyi tersebut, maka
penyanyi tersebut akan sekadar itu saja, kan. Dan lama-lama kalau dia tak berlatih pun, lama-lama vokalnya akan jadi tumpul. Suara dia pun jadi suara ketinggalan zaman, kan. Tak ada vokal yang padu, yang baru dan sebagainya. Okay. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita jadi apa? Kita keluar daripada zon selesa kita. Itu adalah 4 tiang yang akan menyebabkan menghalang berlakunya perubahan pada diri kita. Iaitu yang pertama tadi, sikap banding-banding diri kita. Yang kedua, kita kena ada big why yang jelas. Kemudian yang ketiga, mental block. Dan yang keempat adalah zon selesa. Jadi keputusan untuk kita jadi hebat adalah pilihan. Sama ada kita nak jadi hebat, ataupun kita nak biasa-biasa saja, ataupun kita nak lebih biasa saja, ataupun kita nak low profile, kata orang, kan. Orang tak faham kadang-kadang low profile ni macam mana dan sebagainya, kan. Jadi itulah sedikit perkongsian untuk hari ini berkenaan dengan bagaimana semua orang berhak hebat. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat kita jadikan ilmu, dan kita amalkanlah sedikit sebanyak, walaupun tak berapa hebat pun penyampainya, kan. Kadang-kadang gabu-gabu, kan, ayatnya, kan, tak tahu hala ke mana. Jadi apa-apa pun, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua penonton yang menonton video ini, dan diharapkan kita semua menjadi lebih hebat dari hari ke hari, supaya kita jadi orang mukmin yang berguna untuk masa masyarakat. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.